الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعينه ونستغفره، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung perbincangan hadis yang pertama dari kitab Mishkatul Masabih. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Muttafaqun alaih. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal perbuatan itu hanya dikira berdasarkan niatnya, dan setiap orang hanya akan dapat apa yang telah diniatkannya. Maka barang siapa yang hijrahnya itu kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu pun kepada Allah dan Rasul. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk harta dunia yang akan diperolehinya, ataupun kerana seorang wanita yang hendak dikahwininya, maka hijrahnya kepada sesuatu yang dimaksud dalam hijrahnya itu. Muttafaqun alaih, iaitu hadis yang diriwayatkan bersama oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini kita sudah bincang dah pada minggu lepas. Minggu lepas kita juga telah membicarakan tentang perawi yang pertama, iaitu sahabat Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu. Begitu juga kita telah sebut berkenaan dengan sebab wurud hadis, latar belakang kepada timbulnya hadis ini, munculnya hadis ini. Jadi pada malam ini kita nak sambung, masih berkait dengan hadis yang sama, iaitu perbincangan hadis. Jadi pengarang kitab Mishkat ini, dia memulakan kitabnya dengan hadis ini. Yang mana hadis yang kita sudah bincang ini biasa disebut sebagai hadis niat. Ini nama hadis ini hadis niat. Bila kata hadis niat, hadis ni lah. Ada hadis Jibril, misalnya, ini hadis niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi pengarang atau penyusun kitab Mishkat ini, ataupun kitab Masabih yang menjadi asal pada kitab ini, mereka memulakan kitab dengan hadis ini sebagai peringatan agar setiap orang secara umumnya memperbetulkan niat mereka dalam apa sahaja amalan mereka, dan secara khususnya semasa mempelajari kitab ini, yakni ilmu hadis ini. Jadi tujuan kitab ni memulakan. Jadi hadis mula-mula tidak masuk dalam bab lah. Jadi hadis mula-mula tidak masuk dalam bab pertama. Dari segi susunan tajuk hadis ni, kitab ni tak. Sebab kita akan tengok hadis yang kedua tu, itulah bermulanya tajuk dalam susunan kitab Mishkat ini. Jadi ini sebenarnya walaupun hadis pertama, tapi dia tidak termasuk dalam mana-mana tajuk dalam kitab ini. Cuma tujuan pengarang ini letak di awal sebagai hadis pertama, kerana nak peringat awal-awal lagi pada kita ni bila ngaji ni secara khususnya dalam ilmu hadis ni, nak baca kitab dia ni supaya dapat pahala, maka niat tu kena betul awal-awal lagi lah. Dan secara umumnya apa sahaja yang kita buat untuk supaya kita dapat pahala, apa sahaja yang kita buat, bukan mesti puasa zakat kita panggil ibadat ni, apa sahaja amalan yang kita buat,
dia boleh menyebabkan kita boleh pahala kalau kita niat tu pandai. Kalau kita pandai niat, kalau kita sedar, kita insaf dan kita memahami kehendak agama, khususnya dari segi amal qalbi ni, apa saja yang kita buat kita akan dapat pahala. Tapi kalau tak pandai, tidak jahil, cuma tak pandai, hak tentu amal lah, hak tentu ibadat dah pun jadi tak boleh pahala. Tentu dah ibadat jadi tak boleh pahala kerana kita tak pandai. Jadi tu yang kita ni kata nak suruh jadi pandai tu, kita kena ngaji daripada orang yang paling pandai, orang yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita ngaji hadis ni, hakikatnya kita nak tahu hal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang diutus secara rasmi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tahu apa? Jadi kitab ini dipelajari dengan tujuan untuk mendapat panduan hidup dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat dulu dia ambil direct dengan Nabi, dia melihat secara langsung perbuatan Nabi, kata-kata Nabi, tindak tanduk Nabi, dia tentu dia lebih faham. Walau bagaimanapun di zaman kita ni, ini kelebihan kita lah. Walaupun kita tidak tengok Nabi, tak pernah bertemu dengan Nabi, mimpi pun kita ni. Tak pernah mimpi pun setengah kita ni jumpa dengan Nabi, tapi sanggup bersusah payah, sanggup menghadapi apa saja demi untuk agama ni. Jadi perkara tu hadirat boleh jadi kerana berkat kita nak tahu tentang Nabi tu, walaupun tak tengok tapi percaya tu. Selama mana umat Islam ni mati syahid walaupun tak pernah jumpa dengan Nabi tu. Ini makna satu kelebihan umat kemudian, walaupun tak tengok Nabi, bahkan dalam syarat tak boleh nak lukis gambar Nabi. Tak mungkin ada video lah. Kalau ada buat video lukis gambar Nabi dan sebagainya, itu sesak lah tu sebenarnya. Itu sesak itu. Para ulama sepakat tentang ketinggian dan kesahihan hadis ini, dan juga tentang kepentingannya dalam kehidupan. Bahkan hadis niat ini merupakan tonggak asas dalam agama Islam. Jadi ulama sepakat dalam syarah-syarah hadis ni lah. Sebab hadis ni kita boleh tengok dalam banyak kitab lah hadis ni. Ulama syarah, ulama kemukakan pandangan-pandangan ulama lain yang cuba membuat analisa terhadap hadis ni, dan dia melihat hadis dalam konteks yang besar. Maka dia kata hadis ni memang tinggi kedudukan dia dalam konteks agama kita. Sebab hak dia setuh tu benar asas sangat. Apa dia? Niat. Dan hadis ni sahih, sepakat. Hadis ni yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ni, sepakat ulama. Dan juga tentang pentingnya dalam kehidupan beragama. Maksud kehidupan ni mana? Kehidupan dalam beragama. Orang yang nak hidup cara agama, sangat penting hadis ni bagi dia. Sebab apa penting? Sebab inilah jadi ataupun tidak jadi, diterima ataupun tidak diterima ajaran kita, amalan kita ni, dia bergantung dengan niat. Selain hadis ini, ada 3 hadis lain yang menjadi tonggak dan asas penting kepada agama Islam. Ni kalau kita tengok dalam mana-mana kitab pun, memang dia sebut 4 ni. 4 hadis ni sebenarnya hakikatnya sebagai kata kunci, sebagai tonggak asas merangkumi seluruh Islam itu sebenarnya. 4 hadis. Yang pertama sekali ini hadis niat ini, dan ada lagi 3 hadis lain yang mana hadis ni sebenarnya hadis ni kita belajar dah ni dalam kitab Matan Arba'in ini. Sebenarnya hadis ni kita belajar dah sebenarnya. Ni selain daripada innamal a'malu binniyat, hadis pertama yang kita bincang ni, dia ada lagi 3 hadis lain, iaitu yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara tanda eloknya, antara tanda, bukan satu-satunya tanda, tetapi antara tanda eloknya Islam seseorang ialah ia meninggalkan apa-apa yang tidak berguna dan meninggalkan apa-apa yang tidak berfaedah kepadanya. Ni. Jadi maknanya orang Islam ni, kalau kita nak bercakap mudah, sebab dalam huraian, dalam kitab-kitab hadis ni sebenarnya Nabi SAW sebut
Walaupun kita tidak nampak dalam matan dia, tetapi maksud Nabi-nya apa dia? Umat Islam ni kena guna akal dalam tindakannya. Umat Islam ni mesti menggunakan akal dalam apa saja tindakan mereka. Sebab kalau tidak guna akal, macam mana dia nak tahu benda ni ada manfaat, benda ni ada faedah? Dia mesti guna akal. Mana umat Islam ni melalui hadis ni saya sebut mula-mula sekali, dia mesti berfikir. Dia mesti berfikir, menggunakan akal semaksimum mungkin. Bila dia nak buat sesuatu, kena tahu. Jadi bila kita nak tahu tentang sesuatu ni banyak ada. Kadang-kadang benda tu payah, benda tu mudah. Jadi maknanya umat Islam ni kena ada ilmu baru boleh tahu faedah ada ke tidak faedah ni. Dia kena ada ilmu. Kalau benda-benda mudah dia boleh tahu lalu faedah. Tapi kalau benda rumit, benda payah, jadi benda ni, apa yang ada atas dunia ni bukan semua manusia boleh tahu faedah dia. Setengah tu faedah tu perlu kajian, beberapa generasi baru tahu faedah dia. Banyak lagi benda atas dunia yang kita tak tahu kegunaan dia, faedah untuk kita. Tetapi setiap zaman ada sentiasa kajian-kajian baru. Jadi hak tu tak apalah. Jadi setakat hak diketahui ni ada faedah ke tidak, kita ambil tu. Tetapi kalau benda tu tidak ada faedah, sekarang ni boleh jadi akan datang ada faedah, kita tinggal dulu. Hak tentu je lah ada faedah tu, kita ambil. Maknanya daripada hadis ni, dia Islam ni mengajar kita hidup kita ni biar berpijak pada bumi nyata, biar ada kepastian hidup ni, biar ada kepastian hidup. Jadi kalau nak kira ambil hak paling ringkas lah, kita kena fikir ada guna ke tidak. Kita nak bercakap ada faedah ke tidak, nak bertindak ada faedah ke tidak. Kalau tak ada, tak sah. Dan hadis-hadis yang merupakan perincian kepada hadis ini cukup banyak dalam kitab. Ini dia macam satu perkara besar, tonggaklah asas dia. Jadi kita boleh cek lah, kita boleh kesan. Orang yang molek Islam dia tak akan buat benda yang boleh menyebabkan rosak diri dia, rosak agama dia, rosak masyarakat dia. Dia tak akan buat. Mana dia tidak akan minumlah sesuatu yang boleh merosakkan tubuh dia. Dia tidak akan makan sesuatu yang mengikut doktornya boleh merosak. Dia tidak akan isap tak tahu kalau benda ni. Misalnya dia tidak akan isap tak tahu kalau benda tu boleh merosakkan tubuh dia. Dia tak akan isap. Jadi benda-benda gitu, tanda tu antara tanda, bukannya satu-satu tanda, tapi antara tanda. Yang ketiga, hadis yang ketiga ni hadis orang panggil hadis teras dalam agama. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mushtabihat. Mungkin kalau ada hadis-hadis lain dia ada sedikitlah berbeza tu. 1-2 kalimah dia ada berbeza. Yang halal adalah jelas dan yang haram adalah jelas. Dan ada banyak di antara ni perkara yang tidak jelas. Hak haram ni jelas dah, hak halal pun jelas. Tapi ada setengah-setengah perkara tu memang tak jelas. Dah hak tu pun banyak tu. Sebab dalam mustabihat ni kata jamak, Nabi guna dengan kata jamak, maka banyak juga benda yang tidak jelas. Jadi lagu mana kita nak letak posisi kita, kedudukan kita dalam kehidupan realiti ni. Hak haram, hak jelas jangan dibuat. Hak halal adalah kita buat. Lepas tu benda hak tak jelas ni macam mana? Benda hak tak jelas, kena tengok adil lain pula. Salah satu tanda warak, benda hak tidak jelas ni pun dia tinggal, dia tak buat juga. Apa takut terjerumus dalam haram. Benda hak tak jelas lagi, kau tak usah buat kajian dulu. Gitu. Itu cara. Maknanya Nabi nak ajar kita. Mana benda yang mustabihat, benda yang ragu-ragu, benda yang tidak jelas ni boleh jadi halal, boleh jadi haram. Hak baik ni lagu mana? Kalau kita tengok cara hidup sahabat, cara hidup tabi'in, ulama salafus soleh kita ni, hak mustabihat ni pun dia tak buat juga. Dia tak buat juga. Apa tu? Kerana warak tu, kerana warak. Walaupun warak yang paling hak basicnya jaga halal haram. Hak tu hak paling basic warak, paling asah. Tapi kok mana termasuk dalam bab warak dah tu? Jaga halal haram. Termasuk dah. Yang keempat, hadis teras yang keempat, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Sesiapa yang mengada-ngadakan perkara baharu dalam agama kita ini, iaitu sesuatu yang tidak berpunca darinya, yakni dari agama kita, maka ianya bertolak. Ianya tertolak. Raddun, tertolak, tidak diterima. Sesiapa yang mengada-ngadakan perkara baru dalam agama kita, iaitu sesuatu yang tidak berpunca darinya. Sebab agama ni dia ada punca dia.
Agama ni punca dia ke? Quran hadis. Jadi kalau seorang itu buat amalan yang tidak berpunca daripada agama, maknanya berpunca pada Quran dan hadis, dalam bab ibadat. Ni dalam bab ibadat, bukan dalam bab kehidupan biasa. Tidak, ni dalam bab ibadat. Maka hak tu tertolak. Allah tidak terima. Walaupun kita buat 40 tahun pun, Allah tidak terima. Jadi 4 hadis ni, hadirat, 4 hadis ni sangat penting diambil perhatian. Sebab ulama kata kalau kita duk jaga hak ni, jaga halal haram. Lepas tu benda hak tak guna tak buat, benda hak bermanfaat saja kita buat. Lepas tu betul niat. Lepas tu benda-benda hak baru-baru hak tak ada dalam hadis, hak tak ada disebut dengan hadis ni tak buat. Padar tu. Padar tu agama tu. Cuba fikir molek. Cuba kita dengar apa dia agak. Boleh lari ke kehidupan kita setiap detik, setiap kelakuan kita boleh lari ke daripada hadis? Tak, mesti dia termasuk dalam hadis. Kita pergi kerja. Tu. Itu benda halal, cari rezeki yang halal. Maknanya jelas tu halal. Mana kita ambil kira tu halal. Lepas tu benda-benda yang tidak perlu kita tak buat. Jaga hati Islam tu. Tu sebab tu ulama kata pak ni pun padan sebenarnya. Pak ni bukan padan ni, maksud dia nya hadis-hadis lain tu dia tadakhul. Tadakhul ni diserapkan di bawah pak hadis ni. Tu maksud dia. Imam Nawawi menyebutkan, ini dalam syarah Muslim, dalam syarah Al-Minhaj fi syarhi Sahih Muslim lil Imam Nawawi, muka surat 1221. Imam Nawawi menyebutkan umat Islam, yakni ulama maksud dia, telah ijma' bahawa hadis ini mempunyai kedudukan yang sangat agung dan sangat banyak manfaatnya kepada umat. Ni hadis ni sangat banyak manfaat. Kata Qadhi Iyad, dia kata para sarjana Islam telah menyebutkan hadis ini menyentuh 1/3 Islam. Dan ada juga ulama yang menyebutkan hadis ini menyentuh 1/4 Islam. Sesungguhnya hadis ini merupakan salah satu dari usul agama dan tonggak dari amalan ketaatan. Boleh dikatakan kalau kita tengok dalam syarah, semua ulama kata inilah asas agama kita. Inilah asas agama kita. Bertitik tolak daripada niat ni lah manusia jadi baik. Sebab dia letak niat ni amal qalbi dan Allah saja yang tahu. Masuk waktu sebut jadi molek selalu. Anggap dia kalau ni saya sebut ringkas lah, saya sebut mudah. Bila seorang tu meyakini bahawa niat kena ikhlas. Niat kena ikhlas. Kalau tak ikhlas, Allah tahu, orang lain tak tahu. Maknanya dia kaitkan hak dalam diri manusia ni, qalbun itu kita kata dia menjadi, kita panggil pemandu manusia. Hak tu situlah duduk niat. Dan niat tu Allah saja tahu. Ini makna tonggak agama kita. Jadi manusia bila dia faham, dia ngaji, dia jelas ni, dia tidak akan menipu, dia tidak akan mana hadis ni seolah dia nak tolak sifat munafik. Hadis ni nak tolak sifat riak. Hadis ni nak tolak sifat-sifat yang berkait dengan buat kerana orang. Kerana orang dia buat. Jadi hidup dalam agama ni kerana Allah. Tak boleh tipu. Yang ketiga, hadis ni juga dia nak mengajar kita niat ni. Bila niat ni kita faham niat ni dalam hati, hanya Allah saja tahu. Kalau tak betul, Allah tahu betul. Allah tahu. Jadi kalau betul baru Allah wipala. Dia faham tu, maka seseorang itu dia mengambil kira sebelum nak buat sesuatu, dia betul dulu. Tu. Lepas tu dia akan jadi ada satu keberanian dalam diri dia, kita dengan Allah. Niat ni nak mengajarnya kita ni dengan Allah, bukan dengan manusia. Tu. Yang keempatnya, niat juga mengajar hidup kita ni hakikat. Seperti contoh kita kata Kristian. Bila diberi perkara-perkara tertentu, bila kuasa Tuhan diberi kepada padri, maka agama dia macam main dia. Tidak nampak real, tidak bersifat hakikat. Dah padri pun ada kuasa untuk mengampunkan dosa pengikut dia. Apa kesan dia ada? Besar tu kesan tu. Nyati tipu muslim enggak padri tu. Padri kata kalau ikhlas sepertinya kita maklum tak jadi. Begitu dalam agama Hindu. Mana unsur nak menghapuskan dosa ni dibuat oleh orang ahli-ahli agama dia. Setengah tu mandi mengaji. Hak dia mandi tu lebah lah. Tu lebah.
Dia buat upacara tu, lepas selesai tu dia kira bersih. Dia kata. Jadi kita ni tak, kalau awak bertaubat lah, cuma kita tunjuk jalan, awak bertaubat sendiri. Tu benda tu akan datang, kita akan nampak dengan jelas bagaimana kaedah-kaedah dalam hadis disebut cara untuk menghilangkan dosa dan sebagainya. Dalam Islam kita ni semuanya dikaitkan dengan Allah lah, dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga ulama dalam membicarakan hadis ini, mereka menyebutkan hadis ini sebagai penafsir pada ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mana umat manusia ni tidak diperintahkan melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Dalam ikhlas, nak tu je. Ibadat dengan ikhlas, dua perkara. Ibadat kena ikhlas. Ibadat dengan ikhlas. Jadi ikhlas tu kena niat lah. Bila kata ikhlas tu kena niat, berkait dengan niat. Niat tu kena ikhlas. Okey, baik, sekarang ni kita nak tengok pula nak tengok kenapa ulama boleh kata setengah kata hadis, setengah kata hadis ni 1/2 agama. Hadis ni 1/3 agama. Hadis ni 1/4 agama. Kenapa ulama boleh sebut begitu? Apa sebab? Apa alasan dia? Semasa nak menggambarkan betapa besarnya hadis niat ni, sehingga sampai setengah ulama kata hadis ni sebelah agama, sebahagian agama duduk dalam hadis ni. Jadi sebagian ulama berpendapat hadis ni meliputi setengah Islam itu, 1/2 Islam. Imam Abdul Rahman Al-Mahdi, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ali ibn al-Madini, Abu Daud, Tirmizi dan kebanyakan tokoh-tokoh besar dalam agama Islam kita, mereka berpendapat hadis ni meliputi 1/3 agama. Macam-macam kata 1/2, 1/3, 1/4 dan sebagainya. Baik, sekarang kita nak tengok alasan dia pula lagu mana. Jadi alasan ulama yang berpendapat hadis ini meliputi 1/4. Kita ambil ini dulu. Kok kata 1/4? Apa alasan dia? Jadi ulama yang berpendapat begini, yang kata 1/4 ni hadis ni maknanya mengambil tempat dalam agama secara keluar satu daripada 4 bahagian. Kerana hadis niat ini yang sedang kita bicarakan ini merupakan salah satu daripada 4, itu tersilap aja. Salah satu daripada 4 hadis yang menjadi tonggak dan asas penting dalam agama. Kayak kita sebut dah hadis, dia ada 4 hadis teras. Nah, ini satu bahagian daripada 4. Sebab tu dia kata 1/4 Islam. Manakala alasan ulama yang berpendapat hadis ini meliputi 1/2, yakni separuh daripada Islam itu. Ni hadis ni, hadis tentang niat ni. Kerana niat ibadat, niat adalah merupakan ibadat hati. Niat ni merupakan ibadat qalbun, ibadat hati. Manakala amal hak biasa ni, hak nampak yang kita buat dengan anggota zahir ini adalah merupakan ibadat anggota zahir manusia. Maknanya dia bagi dua. Ni dia bagi dua. Makna hak ibadat dalaman orang panggil niat ikhlas tu. Sebab hak tu juga dia boleh terganggu, niat juga boleh terganggu sebagaimana terganggunya hak zahir manusia. Perbuatan zahir manusia boleh terganggu juga. Perbuatan kita ni boleh terganggu. Begitu juga niat juga boleh terganggu. Jadi seperti mana kita jaga anggota kita supaya tidak sakit dan sebagainya. Kalau sakit susah nak buat ibadat. Kena jaga, kita kena jaga. Kita juga kena jaga hati, sebab hati juga boleh rosak, hati juga boleh terganggu. Jangan kita jaga yang zahir saja. Yang zahir ni minyak kita jaga. Habis pitih yang kekil dengan rambutnya, dengan mukanya, habis dia jaga habis. Tapi hati tak jaga. Tidak baik juga hidup dalam agama. Dia kena jaga semua ni. Tu kalau ulama yang kata satu hadis ni mengambil satu sebahagian ruang agama, ini maksudnya atas rasa niat itu merupakan ibadat dalaman manusia, hak spiritual lah kita kata. Ada pun hak bersifat fizikal yang boleh dilihat dengan mata kepala ini, hak tu dia panggil ibadat hak zahir. Hak ahli fiqh,
Hak ahli fiqh boleh tik tu, boleh tengok. Hak kita boleh buat hukum. Sah maya tu hak sahih. Amal tu. Tapi hak dalil tu, hak tu kita tak tahu tu dia dengan Tuhan. Katakanlah dia mari semaya, tak ada air semaya. No. Dia mari semaya tak habis semaya. Ataupun ketuk babak-babak kita kata. Semaya macam. Kita tak tahu. Tapi kita tengok zahir semaya ni kita kata sah. Memang sah. Mungkin kita tengok sah lah betul lah. Kalau kita belajar tiba-tiba tak sah apa? Niat. Niat dia. Niat tu tak betul. Ataupun dia tak ambil air semaya. Dia sembunyi ke tu. Tak ada siapa tahu. Jadi maknanya niat. Walaupun setengah ulama kata niat sini dengan maksud dalam bab ibadat ni, hak kata jadi tak jadi, mana dia buat tu dengan maksud. Itu makna niat. Sebab tu orang yang buat ibadat, melaksanakan ibadat dengan mengigau ni, dia tak boleh. Walaupun kita tengok betul, dia semaya betul, tapi dia mengigau, tak apa-apa dia. Misalnya dia pergi ambil semaya, katakanlah gitu, tetapi hati dia tu tidak sedar. Ngigau pada situ. No, tak jadi. Tak jadi tu. Ni tinggal ni. Okey, baik, tak apa, kita tengok selepas ni. Jadi alasan ulama yang berpendapat hadis ni meliputi hak 1/3, hak tu 1/3 tertinggal. Tu tertinggal Alasan ulama yang berpendapat hadis ini meliputi 1/3. Hak sani 1/4 tu mengambil kira 4 hadis teras. Hak 1/2 mengambil kira niat itu salah satu ibadat. Sebab ibadat bagi dua, ibadat hati, ibadat lahiriah. Jadi niat tu ibadat hati. Jadi bagi dua lah. Okey, baik. Sekarang ni ulama yang berpendapat kata 1/3 ni macam mana? Misalnya Imam Syafi'i, bahkan dalam setengah-setengah kitab ada juga Imam Syafi'i sebut 1/4 dia juga. Imam Syafi'i ni dia kata, kadang-kadang dia kata hadis ni 1/3 agama. 1/4 ada belaka, ada juga dinukilkan daripada kata-kata Imam Syafi'i. Ada juga. Baik. Imam Baihaqi mengemukakan alasan bagi menyokonglah ulama yang berpendapat hadis ini meliputi 1/3 agama. Jadi Imam Baihaqi cuba bagi alasan. Kata beliau, yang dikata Imam Baihaqi, dia kata segala amalan manusia itu tidak terlepas daripada dilakukan oleh hatinya, lidahnya atau anggota lahirnya hak lain. Tak lagi. Manusia ni bila kata dia ni hidup, bila kata amalan manusia, dia tidak boleh terlepas, mesti ada salah satu daripada 3 ni. Mesti dah. Jadi hati, niat lah. Lepas tu lidah. Kalau tak boleh kecek pun, dia boleh buat dalam bentuk lain. Sebab tu kita ni dalam bab amalan ni, sakit kaki tak berfungsi, lepas tu tak payah semaya lah. Tak kena semaya lagi. Isyarat dengan anggota setakau boleh. Kalau tak boleh semua, mana lidah sebut baca hak bersifat qauli, hak rukun qauli sebut. Tak boleh juga hati, selagi ada hati. Kecuali hati tu mati, dia tu tak khabar, tak ada maksud, tak ada kehendak, tak ada dah qasak, tak ada ilah tu, tapi hidup lagi. Dia tak khabar, koma dan sebagainya. Barulah dia tu tidak dianggap sebagai mukallaf. Tak payah semaya. Mana selagi ada maksud, selagi ada niat, tetap kena buat ibadah. Jadi dalam keadaan orang normal, dia boleh buat belaka niat, lidah dan anggota zahir. Dia tak ada lagi 3 tu. Sebab tu kata 3 tu mengambil ruang 1/3 tu. Hak dia, hak dalil amal qalbi tu. Tu kata ulama. Jadi kok mana pun ulama kata betul belaka tu. Moga Nabi sebut secara umum gitu, cuma ulama cuba nak faham. Tengok ni besar sangat hadis ni. Dalam ruang lingkup yang lebih luas, Imam Khattabi menyebutkan, yatakanal mutaqaddimun min syuyukhina yastahibbuna taqdim hadith al-a'mal bin niyat yunsha wa yubtada fi min umuriddin. Kata Syekh Khattabi, dia kata ulama-ulama dahulu mutaqaddimin yang terdiri daripada tuan guru kita, mereka sangat gemar, mereka menganggap baik, menganggap sunat, sukalah mendahulukan hadis ini
dalam apa-apa urusan agama. Bila nak memulakan, nak start lah kita kata urusan agama, ni lah dia suka nak. Dia petina memperingatkan kepada diri dia dan kepada orang lain tentang hadis ini. Ini menjadi kegemaran, bahkan ini dianggap mustahab. Mustahab ni maknanya, setengah ulama kata mustahab ni boleh dengan sunat, setengah kata dianggap baiklah maulid sebagai tazkirah kepada kita. Jadi apa tujuan disyariatkan niat dalam ibadat? Ni hadis ni panjang lagi sebenarnya, kita akan bincang ni hijrah, apa makna hijrah dan sebagainya. Perbahasan niat. Niat tu lagu mana, berlafaz ke tidak niat tu. Tu perbincangan yang akan menyusul akan datang. Apa tujuan disyariatkan niat dalam ibadat? Ibadat mesti niat. Syarat dia. Bahkan setengah tu ulama sebut rukun. Noyanya penting. Mana kalau tak ada ni, tak akan jadi ibadat. Tidak kerana kalau tidak ada niat ni bila sebut niat ni mana ikhlas lah. Bila tak ada niat yang ikhlas ni, maka ibadat tu jadi adat biasa. Pertama, tujuan disyariatkan niat dalam ibadat, yang pertama untuk membezakan amal ibadat dengan amal atau adat kebiasaan. Ni tujuan nak beza ke ibadat lah. Misalnya kita kata, contohnya kita kata, ni kita ambil mula-mula amal ibadat dengan amal atau adat kebiasaan. Okay. Kita kata perbuatan biasa. Saya sebut dah sebelum, cuma kita nak beri peringatan lagi. Amalan-amalan biasa yang kita sebut sebagai amalan yang lahir daripada naluri kebiasaan manusia. Benda ni boleh berlaku kepada setiap manusia tanpa mengira agama. Misalnya makan, minum, berlari, bergerak, aktiviti yang dia buat, biasa manusia buat. Hak tu hadirat, kalau kita ni pandai, kalau kita belajar agama, dia boleh jadi ibadat. Semua tu jadi, kita boleh tukar perbuatan biasa, hak asalnya tidak ibadat, kita boleh tukar jadi ibadat dengan niatnya. Misalnya kita kata kita makan sekali dengan orang kafir dalam satu meja lah, dalam meja yang sama. Makannya nasi lauk ikan air belaka, ataupun makan nasi lauk yang sama. Tetapi kalau kita ni tak ada niat ke apa-apa makan gitu, jadi serupa dengan orang kafir, tak boleh pahala. Tapi kalau kita makan serupa, kita tengok Allah serupa yang makan tu. Tapi bila kita niat makan ni kerana apa? Kerana untuk menegakkan agama, menegakkan ibadat. Nak biar ada kekuatan boleh menegakkan agama, itu bahasa ringkas. Maksud tu, sebab tu kita bismillah. Bismillah pun ajar tu. Bismillah ni ajar kita makan ni kerana Allah. Bila kata kerana Allah, apa maksud kerana Allah tu? Untuk agama. Bila kerana Allah untuk agama, dia mesti halal, dia tak boleh. Bismillah nak curi tak boleh. Bismillah kerana tak boleh benda-benda buruk, tak boleh. Gitu, itu maksud dia. Jadi hak kita buat tu, semeja kita makan orang kafir, hak kita ni jadi ibadat. Hak orang kafir tu dia biasalah. Lepas tu kalau orang Islam pun tak ada niat tu sekarang makan, bismillah pun tidak, tak ada niat apa makan gitu ya. Ulama kata hak tu benda termasuk dalam benda harus, tak boleh pahala. Tak boleh pahala. Nak suruh boleh pahala, dia ada cara dia. Cara dia niatlah. Tidak kata makan, dia tak perlu ubah cara makan tu semua baru. Tak perlu ubah. Makan gitu juga lah. Cuma niat sekal. Orang tak nampak pun. Tidak kata bila makan nak sudu itu tukar daripada sudu makan dengan tangan baru boleh pahala. Tak. Niat je, ubah niat. Memperbetulkan niat, meletakkan niat di landasan yang betul, maka jadi boleh pahala. Hak biasa. Itu. Hak ni semua ulama kata hak ni nak ayatnya Allah syariat kau ni nak beri rahmat pada kita. Allah nak ayat kita gini kalau kita guna bahasa mudah. Dia kata aku nak beri pahala kamu. Aku nak beri pahala kamu. Seolah Allah sebut gitu kita. Benda hak membuat biasa-biasa ni pun niat molek. Kan aku, asalkan kan aku ya. Semua kamu boleh pahala. Okay, yang kedua. Contoh ni misalnya kita kata duduk di masjid. Antara duduk dengan niat iktikaf dengan duduk berehat biasa, tidak niat iktikaf. Tak ada
tersemak dalam fikiran dia maksud i'tikaf dia mari duduk. Duduk juga, tidur juga, nera apa tu lah. Tapi bila tidak ada niat i'tikaf tu, dia tak boleh pahala. Tu ya. Itu nak ayatnya beza. Ni. Jadi faham di sebalik tu kita tidak boleh hukum orang. Itulah ulama kata sebab kita tak tahu. Nak hukum lagu mana? Nak niat dia kita tahu. Kita tak hukum, cuma kita hukum zahir. Sebab tu bila kita hukum zahir, nampak zahir dia ni bagus dia. Apa tu? Sebab kita tidak tahu hakikat dia. Kalau niat dia lagu mana kita tahu. Sebab tu dalam agama Islam dia lengkap. Ada pula hadis tak boleh sangka buruk. Tak boleh. Tapi dia ada hadis manusia Islam ni dia lengkap dari semua sudut. Bukan kata bila kita kata kawan tu bila tu lagi tu Tuhan terima tu moga niat dia. Tak boleh kalau ada sangka buruk kita salah. Tak boleh. Pulaknya. Jadi lengkap Islam ni dari semua sudut dia ada hadis-hadis yang nak buat sifat-sifat tamalid ni. Walaupun zahirnya nampak sama tapi hakikat tidak sama. Begitu juga mandi nak tulah dengan air tulah, bilik air tulah. Tapi orang ni mandi kerana nak mengangkat hadas, nak bersuci daripada janabah misalnya. Orang ni mandi biasa, supaya mandi kubah gitu yalah. Tu. Benda tu atas niat, nak ayatnya fungsinya. Benda-benda gini hadirat manusia tak boleh nak ajar ni. Allah saja boleh ajar. Manusia tak boleh nak kecek lagu ni. Boleh mana saja mu kena niat kat aku gini-gini. Mu nak tahu mana? Allah boleh. Allah saja boleh. Tu. Maknanya bab niat ni nak bidai kuasa mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia dia tidak akan tahu niat Allah. Allah saja. Sebab tu Allah letak situ. Cuba tengok agama kita. Dia pegang lalu kunci niat mana aku. Dia letak lalu. Tak sedar ayat setara mana pun. Aku nilas situ. Tu. Hak utamanya. Walaupun benda-benda zahir kena jaga juga. Takut orang kata saya ni tak tutup aurat pun tapi niat baik, hati baik dia tu. Tak boleh. Tu sebab dia ada hukum lain. Sebab tu Islam ni dia komplit. Niat betul. Katakanlah niat betul, amal hak zahir. Sebab tu pekoh tu hak zahir. Hak zahir dia kena betul juga. Yalah kalau kita nak kata niat baik mana tak tutup aurat. Tutup aurat ni bagai tak payah niat. Kena niat kau nak tutup aurat. Tak payah niat. Itu amal. Niat kita ni apa? Tutup Allah SWT. Allah perintah kita. Tu ya. Bukan kata bismillah sahaja aku pakai kain tudung kerana Allah Ta'ala. Tak ada ulama kata gitu. Cuma niat tu buat tu apa? Kerana Allah suruh. Allah suruh. Perempuan tu apa dia baca Quran? Kalau Allah suruh, apa dia semaya? Tapi bila Tuhan kata tak boleh semaya dah, bila mari tak maya dia. Bahkan kalau dia kata halal boleh rosak akidah. Sebab tu ulama kata perempuan yang mari haid dia tak semaya kerana ikut perintah Tuhan, dia boleh pahala. Boleh pahala. Tapi syarat masa disuci dia maya lah. Kalau masa suci dia tak maya, lepas tu mari haid senang molek. Dia kata, saya ni kalau tidak haid semaya. Padahal masa suci pun tak maya. Tu tak boleh pahala. Tak boleh pahala lagu tu. Itulah kedudukan niatnya hadiah-hadiah. Bahkan peribahasa hak luas lagi, perbuatan ni hak biasa ni. Misalnya dari bidang kedoktoran, bidang engineering, bidang otomotif, kita ikutlah bidang apa yang kita buat pun niat nak tolong ke? Niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya dalam hadis Allah suka pada seorang manusia tu bila dia buat sesuatu dia fikir pada kualiti. Maknanya buat sesuatu fikir pada kualiti ni tuntutan agama. Mana orang ni contoh orang yang produktif, dia boleh pahala. Mana kita nak masuk dia jadi sedap, siapa orang makan tu neng sedap. Sebab ada juga orang makan neng kita sedap. Kita kata aku tak boleh jumpa makan tak sedap gini mo. Pandai dia buat jadi tak sedap gini mo. Hati-hati makan dia tak sedap ke. Kita pun tak tengok ayat kau dia hanya bobo. Tapi kalau sedap kita tak tengok. Apa orang lain buat tak jadi. Inilah benda ni seni dia tu kan. Jadi benda-benda gitu kalau kita buat dengan faham lah. Tapi situ ulama kata dari segi syarah dia nya, mana nak jadi maulid tu dia kena ada ilmu. Bila ada ilmu dia terlibat dengan cari ilmu. Bila hak cari ilmu orang panggil belajar lah. Pasti tu dia boleh pahala. Dia tak kadang-kadang ilmu boleh dengan cara ulang beberapa kali. Kita panggil ilmu tajribah dia panggil. Dalam istilah hari tu dia panggil ilmu tajribah. Sebab ulama-ulama itu buat gini tak jadi, gini tak jadi. Nak tanya orang tak ada siapa erti. Maka dia buat ulang kali.
Ulas sikit-sikit buat, akhir sekali dia jumpa satu natijah. Ni bawa falsafah gitulah cara dia faham. Mana kita takrir ulah buat, lepas tu sentiasa ulah. Setiap perubahan yang bila kita ulah tu adalah kita ubah sikit tanda, lepas tu bila ubah rasa semua tanda berlaku. Kadang-kadang botak kepala tu saja. Tu hak tu besar pahala. Apa kalau kita niat tu betul, niat kerana Allah, nak biar benda ni jadi perfect, jadi molek, kita kata apa sajalah. Begitu juga semaya, puasa dan sedekah wajib sama je dengan hak sunat-sunat. Semaya sunat tahiyatul masjid dengan sunat kita kata semaya sunat dengan semaya wajib sama ya, perbuatan itu sama ya. Cuma dia bezanya jadi niat saja. Begitu juga puasa sunat dengan puasa wajib, apa beza? Niat. Bukan kata kalau puasa sunat ni minum air sikit tak apa. No, puasa wajib tak boleh minum air langsung. Oh, tak ada kata lagu tu. Itu dalam agama lain begitu. Setengah-setengah agama ni, saya kejut juga setengah-setengah agama sampai dia puasa 4 hari 5 hari. Rupanya dia boleh minum air. Ada jenis puasa lagu tu. Cuma makan ni tak boleh. Oh, jenis air boleh. Sedap puasa lagu tu. Enggak air ni manusia boleh tipu lalu dah. Ada juga air minum dia kenyang apa makan nasi. Jadi Islam hari tak boleh belaka tu. Bahkan disebut tak boleh masuk ke rongga yang mengenyekkan. Gitu Jadi kok mana pun apa yang saya nak sebutnya, mana fungsi niat itu. Mana benda yang zahir itu pun dia jadi berubah status dia dengan sebab niat. Jadi ada perbuatan yang asalnya bukan ibadat, bahkan dilakukan kerana naluri biasa manusia, makan, minum, tidur dan sebagainya, ianya boleh bertukar menjadi ibadat dan mendapat pahala jika diniatkan untuk menegakkan agama. Okey, baik. Erti niat dan perbezaannya dengan iradat dan azam. Kita ambil sikit lah. Sebab ini kita bincang dah sebelum ni. Benda ni saya ingat saya ni kita bincang dah dalam matan arba'in dulu. Dari sudut bahasa, niat ni dengan erti tujuan, maksud dan kehendak. Apa yang dimaksudkan oleh hati, orang panggil niat lah tu. Itu dari segi bahasa. Tak kira lah baik kau kerana Allah atau tak kerana Allah, tak kira. Asalkan ada maksud, orang panggil niat lah tu. Ini dari sudut bahasa. Secara mutlak mana orang tu bermaksud, ada maksud, ada kehendak, tujuan buat, tu semua orang panggil niat tu. Tak kira molek, tak kira ni. Itu ta'rifan lagu tu untuk lurah, secara lurawi, secara bahasa. Dari sudut syar'i pula, dari sudut syarak pula, ni ulama sebutlah ni, dari segi syarak, mana tawajjuhul qalbi nahwal fi'li ibtigha'an liwajhillah ta'ala, yakni tumpuan hati terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan semata-mata kerana Allah. Kerana Allah itu. Hak tu dari segi syarak. Lepas tu kadang-kadang bila kita kecek niat tu betul, tu dari segi syarak tu. Kalau kecek lagu tu orang panggil sebut niat tu dari segi syar'i tu, betul niat tu. Tu maknanya niat tu secara syar'i orang panggil. Jadi perkataan niat, jadi kita nak tentu mana dari perkataan niat dalam hadis ni dia dengan makna bahasa, hadirat, dengan makna bahasa. Dengan makna bahasa. Alasannya apa? Alasannya kerana pembahagian dan perincian hijrah. Nabi sebut ni, sesiapa hijrah, man kana hijratu ila Allah wa rasul fa hijratuhu ila Allah wa rasul, wa man kanat hijratuhu li dunya yusibu aw imra'atin yakah. Mana ada kalau niat tu kerana Allah dan Rasul, maka kerana Allah dan Rasul lah. Tapi kalau niat dia tu kerana dunia ataupun kerana perempuan dia nak nikah, tu niat, maknanya niat tu boleh pergi, ni boleh, itu makna dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa tahu orang panggil tu. Jadi pembahagian dan perincian hijrah sama ada kerana Allah atau selainnya yang tersebut di akhir hadis ni jelas menunjukkan ia tidak dipakai dengan makna syar'i, tidak. Ni pakai dengan secara lurah. Dia boleh pergi kerana Allah, dia boleh pergi tidak kerana Allah, sebab dia lurah. Tapi kalau niat secara syar'i tak boleh, kena Allah saja. Bahkan kalau tidak niat kerana Allah, dosa akan dihukum. Itu tu syar'i lah tu. Sebab kita kata makan ni kita kata tidak syar'i. Bismillah tu syar'i. Makan dengan tangan kanan tu syar'i. Semata-mata makan tak boleh pahala. Tapi makan tu dengan kerana Allah, baca doa nak makan tu syar'i tu.
Hak tu memang Nabi ajar. Sebab sebelum Nabi mari tu Abu Jahal dah makan dah. Lepas tu dengar ibda' bil yamin misalnya. Tu. Malah ianya diguna pakai untuk tujuan kerana Allah atau selain Allah Subhanahu Wa Taala. Niat ni. Kata maksud bahasa tu. Dia boleh guna niat tu untuk Allah dan untuk selain Allah. Ini makna bahasa lah tu. Dari sudut bahasa tu kalau pakai gitu. Okay, baik, kita nak tengok pula dari segi iradat. Iradat ni makna kerana arada yuridu iradatan. Ini makna dia. Ini pun perbuatan hati juga iradat ni. Iradat bererti kehendak untuk melakukan sesuatu perkara, sama ada ianya manfaat untuk diri, sama ada ianya ada manfaat untuk diri sendiri, sama ada ianya manfaat untuk diri sendiri diperoleh ataupun tidak. Ini dia panggil iradat. Iradat ni makna satu kehendak juga untuk melakukan suatu perkara. Jadi benda yang dia buat itu tak kira lah sama ada manfaat untuk diri sendiri, boleh manfaat untuk diri sendiri ataupun tidak boleh. Hal tu dia panggil iradat dalam bahasa Arab. Jadi saya pun tidak nampak ni, sebab kalau mengikut fiqh bahasa dia ada sampai 5. Kalau kita tengok dalam fiqh, dia panggil fiqhul lughah, dia ada 3. Dia ada ham. No, hati tu no. Ada jenis pasal huzn. Jenis ham, niat, qasad, azam. Ni. Lepas tu apa dia kata ham dan sebagainya. Setengah orang bagi sampai 5. Dia faham. Sini kita ambil 3 sebab ada 2 lagi tu kadang-kadang nampak dekat sangat. Ulama kata pakasa tadakhul. Iradat ni mana buat sesuatu bukan, walaupun dia buat tu tidak boleh, tidak ada manfaat untuk diri dia. Tu dia panggil iradat. Cuba kita tengok. Sedangkan niat, bila kata niat, dia mengandungi maksud hajat, kehendak dan kepentingan diri orang yang berhajat. Rupanya kalimah niat tu sendiri, bila seorang tu niat nak buat tu, makna asal dia memang hak dia buat tu dia pulai kepada diri dia, ada manfaat untuk diri dia, sama ada manfaat pahala ke dan sebagainya. Dia ada lagi niat tu sendiri, makna gitu dah. Kita kata tu patut kita niat pahala untuk orang lain. Tu tak tahu hamba tak erti lah mana tu. Tu kena tanya orang lain lah tu. Kerana itulah perkataan niat tidak digunakan untuk Allah. Misalnya nawallahu ta'ala, tak pernah ada dalam nas syariat, tidak ada guna nawa tu. Nawa yanwi tu Allah berniat, tak ada, salah guna lagu tu segi bahasa. Sebaliknya dikatakan aradallah dengan erti Allah mengkehendaki. Allah mengkehendaki berlaku, bukan Allah niat nak berlaku supaya berlaku, tak. Sebab apa yang Allah buat ni bukan untuk dia. Allah tak perlu. Allah ni dia, rezeki berada di tangan Allah, dikunci, maknanya dalam milik Allah maksudnya. Apakah rezeki itu Allah perlu? Tak, Allah tak perlu. Jadi bila Allah nak bui, Allah bui sebab dia tidak perlu. Keperluan yang Allah buat ni untuk manusia. Tapi kalau niat ni segi bahasa dia ada erti buat tu untuk kepentingan kita sendiri. Niat tu kita baca Quran, boleh kita semaya, boleh kita niat kita saja, aku semaya 2 rakaat ni dalam hati kita lah, kita buat dengan niat betul tu, dia boleh kita. Hak kita niat tu dia boleh kita, dia tak boleh kau orang demo niat dia gila. Demo kena buat sendiri gila. Okay, baik, itu maknanya iradat. Mana iradat ini secara ringkas. Okey, baik, azam dulu. Kita nak ambil 3 ni, hak besar ni hak besar ni azam, iaitu tekad atau keputusan untuk melakukan sesuatu perbuatan tetapi belum lagi dilakukan perbuatan itu. Tekad, niat, tekad atau keputusan untuk buat sesuatu tapi belum dilakukan lagi perbuatan, tak buat lagi, tetapi telah pun dilakukan dan dibuat persediaan untuk menjayakan kehendak. Tapi proses-proses ke arah nak menjayakan azam tu sudah ada. Hak ni lah orang kata seorang azam tu dosa tu. Kalau azam buat benda tak baik, dosa ni maksudnya. Hak kata niat nak buat benda jahat, kalau tak buat lagi tak dosa. Tu niat dalam konteks tadi. Seorang tu katalah dia niat nak curi,
tak dosa. Tapi kalau siapa mereka azam, dia jadi dosa walaupun tak curi lagi. Apa maksud tu? Kerana seorang niat nak curi boleh jadi mereka awal mari telitah nak curi, jadi bos dia pun niat aku nak curi. Sekadar tu ya. Sekadar tu tak dosa lagi. Tapi kalau niat nak curi, dia pergi foto step betul nah. Dia foto step dengan anggota bank, lepas tu habis berapa bata dah hidup musyarat lagu mana kita nak masuk ni. Dia duduk raung bank tu sebulan nak tengok kebiasaan. Pok gak masa mana, pok gak sakit perut lagi bilik air, dia cek lakor. Tak curi lagi. Tu dosa dah tu. Kalau tu tidak niat atau azar tu dia panggil. Sebab tu boleh dosa walaupun tak buat lagi maksud asal nak curi. Tetapi persediaan sudah habis piti banyak mana dah tu. Tak curi lagi. Allah sudah hukum. Walaupun kajian tak boleh nak hukum lagi. Aku tahu mu niat nak curi. Gak petang lagi. Ada jenis kajian lagi tu. Saya tahu awak tak semai mahkamah. Saya gak petang lagi awak. Ada juga jenis lagi tu. Ni dia silap faham ni lah. Mana dia tak boleh nak beza niat, iradat dengan azam. Jadi benda ni perlu kita tahu. Bila kita jumpa hadis akan datang nampak macam niat pun dosa dah, masuk neraka dah. Ni makna azam. Cuma dia guna niat tu tapi niat dengan makna azam. Azam ni makna seorang tu nak buat, niat nekat nak buat sesuatu. Baik, itu dalam bab benda jahat hati-hati tak? Kalau dalam bab benda baik, dia lebih murah lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Niat saja. Walaupun tak buat apa-apa boleh pahala dia. Tapi kalau benda jahat tak lagi. Bahkan kalau dia batalkan niat jahat tu boleh pahala pula sikit. Jadi nak boleh pahala, nak boleh dosa ni agak payah sikit. Allah buat jadi payah sikit. Tapi kalau untuk boleh pahala, mudah-mudah ya Allah beri. Tapi kalau untuk boleh dosa, niat tak dosa lagi. Kecuali sudah ada usaha ke arah tu. Tak boleh lah. Siapa habis piti banyak mana dah beli roti, dia cicah hitam, bila duduk mesyuarat tu misalnya tak. Nak curi tu. Panggil ni pakar bahagian buka kunci. Siap dah. Aku memel lah. Tak curi lagi pun dosa dah tu. Tapi dosa ni, dosa dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia tak ambil lagi barang orang. Kalau dia ambil barang orang, dia sudah berdosa dengan orang. Taubat dia mesti melibatkan kena hantar barang, minta maaf dan sebagainya. Tapi kalau dalam konteks tadi, masih lagi dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena bertaubat dalam konteks dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tempat niat tu kita bincang semula kan. Jadi itulah beberapa perkara hadirat biar kita boleh beza lah. Biar kita boleh beza. Sebab itulah hadirat dalam bab azam ni kita kena tengok sayang-sayang kita ke, anak-anak kita ke. Hak ni lah yang dimaksudkan. Hak orang panggil kalau zina, kata muqaddimah zina tu. Hak tu yang jadi tu. Zina ni memang lah. Zina ni dosa bab lain. Muqaddimah ni pun dosa juga tu. Sebab zina dah, walaupun tidak hukum zina, tapi dosa tu. Sebab boleh membawa ke arah tu. Jadi kita kena melihat sesuatu ni, kena tahu lah punca dia. Bila buat gini, biasanya jadilah ke mana? Kena tahu. Jadi benda-benda gitu jadi insya-Allah selepas ni kita akan bincang lagi. Maknanya bab niat ni kita akan ada sedikit lagi perbincangan. Tempat niat, lepas tu konsep niat dalam ibadat tu macam mana, insya-Allah kita bincang. Hal tu pun ada khilaf lah. Jadi khilaf tu kita tengok setara mana, pandangan ulama tu setara mana. Jadi rasa setakat itulah untuk malam ni. Mudah-mudahan apa yang kita bincang ni memberi manfaat kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.